Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya petang ini. Apa khabar anda semua? Anda makan apa? Minum petang hari ini, saudara ya, saudara Wan Kamarudin. Doa saya anda sihat walafiat. Mana teman yang lain ya, Puan Nur Hayati, Abdul Rahni. Itu juga saudara Azli di Instagram ya, saudara. Di TikTok belum menjelma lagi. Lost connection pula dah. Saudara Arifin Ahmad, saudara Syamsul Anwar, saudara Zamari LC, terima kasih menemani saya, saudara Namrong, saudara Rashid Jamil. Saudara Puan Norella, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar aku? Saudara Azli, saudara Wasyarudin, saudara Sidah Kasim di Instagram. Saudara Ramli daripada Keluang, apa khabar orang Keluang? Saudara Rozlan, saudara Abdul Hamid, saudara Mipak, saudara Bulan Terang. Bulan Terang belum lagi, sekarang ni panas. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat ya. Saudara Raja Juma, saudara Amir, begitu juga saudara Ahmad Ziyad Syafi'i, saudara Muhammad Leman, saudara Muhammad, saudara Rosli, saudara Puan Nana, Muhammad Ali, begitu juga dengan saudara siapa lagi ni? Nama tak nampak, kecil sangat tulisan. Siang-siang dia silau babe. Saudara Sofwan, Syaf 72, Razali Bidin, saudara Hasan Abbas, branding di mana tu? Di Ampang Menang, insya-Allah saudara Abbas ya. Saudara Muhammad Abu Bakar, saudara Azli, teh ais saja, tak apalah. Kadang-kadang kita ni petang-petang ada kalanya kita dapat peluang makan goreng pisang, ada kalanya kita makan cokodok, ada kalanya kita makan kuih ketayap. Itu kegemaran saya, saudara ya. Saudara Zalamino, saudara Afdal. Baik saudara, petang ini dalam segmen memori saya ingin mengulang ataupun mengimbau kembali kisah masa silam saya waktu saya mula-mula menjadi warga jurnalis ya, saudara Dora Syaf, Hebob Azhar, itu juga saudara RSK, saudara Umu Aiman, saudara Abdul Hamid. Alhamdulillah hujan di Kuantan, sejuk sikit lah tu. Baik saudara, apa yang saya ingin nyatakan bahawa saya ingin mengulangi perjalanan hidup sewaktu saya memulakan karier saya sebagai warga jurnalis. Mungkin anda tidak tahu, saya mula bergiat dalam dunia penulisan, dunia persurat kabaran sekitar tahun 1976. Lama dah saudara. 76 sekarang ni, 2022 dah 46 tahun, 46 tahun saudara. Jauh, tapi rasa macam semalam berlalu. Saya mula berkhidmat dengan di bawah asuhan Allahyarham saudara Subki Latif. Subki Latif ni dulu dia bukan ahli PAS, tapi dah akhir-akhirnya beliau menjadi pengurusi Sabiqun. Sabiqun adalah bekas ahli-ahli PAS. Dan sepanjang karier beliau sebagai pengarang di akhbar Suara Rakyat, saudara. Masa itu kami berjuang menentang kepimpinan. Saya masa itu budak-budak lagi, saudara, muda sangat. Kadang-kadang tak tahu di sebalik apa yang ingin disampaikan oleh editor waktu itu. Suara Rakyat dilihat sebagai akhbar yang agak ke kiri, kiri sikit, kerana kepimpinan waktu itu adalah Tun Sin On. Jadi kita Datuk saudara Subki Latif, dia nak membela tentang penginayaan terhadap Datuk Harun Idris. Jadi berita-berita yang disiarkan banyaklah berita-berita yang bukan yang positif, negatif terhadap kepimpinan Tun Hussein On waktu itu ya, Tok Kenny Bulan Terang. Kemudian saya pula diarahkan untuk membuat wawancara dengan isteri-isteri kaki tangan ataupun anggota polis hutan. Tak jauh pun masa itu pusat polis hutan yang ada situ adalah Jalan Tun Razak. Dulu ada flat, panggil flat Tun Razak sebelah itu. Pernah berlaku kejadian bagaimana anggota komunis membalingkan bom tangan dalam camp polis hitam waktu itu, saudara.
Jadi tugas saya diarahkan oleh Saudara Subki, kamu buat cerita tentang macam mana keluh kesah isteri anggota pasukan polis hutan yang masuk berkhidmat dalam hutan, menentang gerombolan komunis dan sebagainya. Kita tak tahu, kita buatlah cerita, pergi jumpa, ambil gambar, keluarga, anggota pasukan polis hutan. Memang cerita itu menarik, saudara. Amat menarik bagaimana keluh kesah isteri anggota pasukan polis hutan yang bertugas di sempadan ataupun dalam hutan, saudara. Dan cerita menarik, rupanya sebenar-benarnya adalah untuk, setelah tua begini baru saya tahu, adalah untuk melemahkan semangat anggota kita. Sebab itu akhirnya pihak berkuasa mendapati berita-berita tersebut tak elok untuk disiarkan. Itu berita bercorak negatif. Akhirnya akhbar suara rakyat diharamkan. Sebab itu adik-adik yang selalu bermain saya tak bertanding lah Junaidi, insyaAllah saya cuma memberi gambaran, memberi berita nanti, insyaAllah saya akan melaporkan nanti. Jadi kepada adik-adik yang sekarang ni, anak-anak kita yang suka bermain di media sosial, TikTok ke, Instagram ke, Facebook ataupun YouTube, berhati-hati. Kadang-kadang kita tak tahu peranan media ini begitu tinggi. Akhirnya kita boleh terperangkap. Nasib baiklah saya waktu itu tidak ditangkap. Saudara. Walaupun tapi yang dibatalkan permit penerbitannya adalah kebangsaan rakyat. Dan editor saya waktu itu, Subki Latif, di soal siasat. Kenapa berita ini disiarkan, apa sebabnya, apa matlamatnya, dan sebagainya. Jadi, saudara harus berhati-hati ya. Jangan ingat bahawa seronok melaporkan berita sebarangan. Kadang-kadang dulu tidak bolehlah berita palsu. Mesti ada gambar orang yang kita wawancarakan. Sekarang ni kadang-kadang saya lihat ada berita palsu, ada berita yang tak ada diada-adakan, ataupun melaga-lagakan antara pemimpin. Saudara Junaidi, Datuk Presiden tak calon saya turun. Tak. Saya, bagaimana saya katakan, it's the last thing yang akan saya fikirkan. Perkara yang terakhir dalam hidup saya untuk saya fikirkan. Bukan tak. Saya tidak langsung terniat. Dari dulu lagi, bukan cita-cita saya untuk menjadi wakil rakyat. Saya lebih suka menjadi pejuang rakyat. Itu saudara, berbeza tu. Jadi berbalik pada cerita-cerita yang kita siarkan dalam media sosial, dalam media arus perdana, harus bertanggungjawab. Sebab itu saya berpesan pada adik-adik, anak-anak, teman-teman, minta tolong ulas tentang WT Murti. Ini saya bab politik malam nanti, jam 9.30 malam. Saudara Aziz, saya minta maaf. Ini ruangan ini saya nak mengimbau masa silam saya. Bagaimana pengalaman saya dalam dunia jurnalis, di mana berita-berita yang kadang-kadang kita merasakan agak sensasi, seronok untuk dibaca, ramai pembacanya, ramai peminatnya, laris jualan akhbar itu, tetapi ia membawa kesan yang tidak baik apabila disiarkan cerita bagaimana keluh kesahnya isteri-isteri para pejuang kita merelakan suami mereka berbulan-bulan berada di perbatasan. Jadi kalaulah suaminya baca, mungkinlah dia lemah semangat. Itu yang nampak negatifnya, saudara. Dan setelah diharamkan, saya berkhidmat sebagai wartawan hiburan dengan akhbar dalam majalah masa itu. Ada majalah Varia Pop, ada Varia Film, Varia Sari, dan media akhbar, majalah-majalah yang tak ada masalah. Cuma nak kena sama dengan artis saja, kerana media hiburan pula penuh dengan gosip. Saudara. Cerita artis bercinta, artis bercerai. Pun juga saya rasa kalau kita tidak bertanggungjawab, maka kita akan, ya saudara Rosli Rahim, berita boleh meracuni dan membentuk fikiran rakyat. Sebab itu kita kena sentiasa tahu agenda dan sumbernya. Benar saudara? Ada berita-berita itu dipanggil media setting, ada agenda mereka. Selalunya ini dikuasai oleh pengarangnya yang menentukan berita apa nak disiarkan, sebab ini akan mempengaruhi fikiran. Dan berbalik pada cerita dalam suara rakyat itu nampaknya negatif. Lain tak ada, Subki kata balon aja Hussein On tu. Rupanya dia tidak baik dengan Perdana Menteri waktu itu, saudara. Setelah diharamkan, kita menerbitkan majalah hiburan. Majalah hiburan ni tak banyak manalah cerita artis. Orang sukalah baca.
Masa itu artis dengan top adalah Noh Kumalasari, Allahyarham Jin Samsudin, pergawati yang cantik, yang molek, yang lawa, Rosnah Abdul Rahman yang masih ingat. Kemudian ada seorang lagi artis dari keturunan Tionghoa, Maureen Chan. Kalau anda masih ingat lagi lah saya. Begitu juga dengan Allahyarham sahabat saya, Aman Shah. Masa tu dia menyanyi dekat kelab malam di hadapan pejabat saya dekat jalan, dekat Coket saya. Dan Dahlan Zainuddin dengan lagu Kisah Seorang Biduan, DJ Dave, Allahyarham Latif Ibrahim. Ramailah penyanyi-penyanyi yang saya kenal, artis-artis, minta filem pun belum semarak lagi waktu itu saudara. Filem masa itu yang ada penerbitnya adalah Sabah Filem. Dedi M. Burhan, Sabah Filem, cerita Badul lah, cerita apa ini, ada banyak cerita dia, tapi belum lagi boleh menandingi kehebatan Allahyarham Datuk Jin Samsudin yang menerbitkan filem Esok. Tiada esok bagimu, esok untuk siapa, adakah hari esok, esok. Itu keadaannya. Selepas itu, saya berkhidmat di Kumpulan Akhbar Utusan Melayu. Di sinilah saudara, saya berpeluang, berkenalan dan juga bersahabat dengan Allahyarham Dr. Ishak Haji Muhammad, atau lebih dikenali sebagai Pak Sako. Di sinilah saya dibentuk dengan jiwa perjuangan. Masa dekat Suara Rakyat tak tahu lagi, masih hijau tentang erti perjuangan. Tapi bila saya di Usaha Melayu, baru saya dapat mengenal erti perjuangan. Dengan Pak Sako ni, petang-petang dia akan ajak saya, Kak Mameh, tak ada apa, awak mari ikut saya. Dia orang faham, awak ikut saya, kita minum teh. Bukan minum teh, saya pergi dekat bar, dekat jalan-jalan Raja Muda. Di Coket tu, satu bar, sekarang dah tak ada dah, saudara. Ada hotel-hotel, 5-6 biji hotel sepanjang-panjang jalan tu, saudara. Di hadapannya adalah hospital besar Kuala Lumpur. Di situ kami sering bertemu, berbual, arwah Pak Sako, saudara. Saya tanya dengan Pak Sako, Pak, macam mana nama you jadi Pak Sako? Sedangkan nama Ishak Haji Muhammad. Dia kata, Jepun ni tak boleh pakai, dia kata. Nama aku sedap-sedap. Ishak Haji Muhammad. Tapi kerana Jepun ni, dia panggil Sakosan. Ishak tu, Ishakusan. Kekallah nama dia Sako. Dan Pak Sako sebelum itu, beliau menjadi magistrat. Banyak orang tak tahu. Jadi magistrat. Macam-macam cerita lah sepanjang jadi magistrat. Dan dia masuk terlibat dalam perjuangan untuk menuntut kemerdekaan bersama dengan Allahyarham Ahmad Bustamam. Jadi petang-petang saya berpeluang juga minum teh bersama dengan Allahyarham Ahmad Bustamam. Rupanya baru saya tahu bahawa Ahmad Bustamam ini adalah, dia pernah bercinta dengan Samsiah Pakih, iaitu anggota pasukan komunis yang akhirnya dia lari tinggal di negara China. Saudara, itu zaman Bangsa Silam. Cuma sesuatu yang menarik dengan Pak Sako ni, dia kaya dengan bidalan. Antaranya bila dia kata, Kak Mameh, awak tahu tak? Orang Melayu ni dia kata, saya ibaratkan macam buah manggis dia. Saya menung memikirkan, apa maksud Pak Sako ni buah manggis? Buah manggis ni dia kata, masa dia muda-muda cantik, comel, tapi dah tua-tua hitam. Kulitnya hitam. Tapi keras. Awak tahu tak? Kulit buah manggis ni, kalau ada sebiji buah manggis tu, baling ke kepala orang, dia kata, bengkak dia kata. Itulah orang Melayu ni, kalau dia dah kuat, dia gagah. Bukan tak gagah orang Melayu ni, kata Pak Sako. Tapi masalahnya dia kata, keras di luar. Dalam dia cair. Memanglah isi buah manggis itu lembik. Itulah perumpamannya bagi orang Melayu. Malahan katanya, orang Melayu ni ada rahsia semua cerita dengan orang. Kalau dia banyak duit pun tunjuk kat orang. Saya jadi saudara Aziz. Orang Melayu ni dia kata, ada rahsia, tak tahan rahsia. Tak macam orang bangsa lain. Bangsa kita ni mudah benar nak ceritakan rahsia. Macam buah manggis. Kenapa Pak? Buah manggis tu perhatikan. Isi di luar, lepas tu dia bagi isi dalam, dekat kulit dekat luar tu. Dia akan bagi tahu berapa isi dalam tu. 5 ulas ke, 7 ulas ke, 6 ulas ke. Itulah orang Melayu dia kata. Saya jadi magistrat, mudah dia kata. Kalau orang Melayu ni, bila kita ditangkap oleh Pak Polis, bawa ke balai polis, bawa depan saya akan tanya, cepat saja cerita. Kena gertak aja takut. Itu cerita Pak Sako bagaimana dia mengimbaratkan
Saudara Wan Rizwan, kami anak nekat tolak BN dan PA disebabkan pemimpin terpalit rasuah. Masih tak suci lagi. Dia terpulang, saudara. Ini bukan soal politik. Saya cerita ni zaman silam bagaimana Pak Saku menceritakan bagaimana orang Melayu kita ni memang hebat. Kita hebat macam buah manggis. Ambil buah manggis tu kalau balik ke muka kena bengkak bingkih, brother. Tetapi bila dibuka saja isinya lembik. Gitulah bahawa semangat perjuangannya kurang. Jadi dia kata kamu jadi wartawan, menulislah. Pupuklah semangat bangsa-bangsa kita supaya mereka lebih berani, lebih kuat, lebih tahan menghadapi cabaran. Saya dulu dengan Jepun nak dipotong kepala pun saya lawan juga, dia kata. So bila British datang, saya di luar di tengah kota saya menulis. Teman-teman tu tanyalah dengan ini Bustamam ni, macam mana katanya. Pak Samam kata, betul dia kata. Orang Melayu ni memang mudah mendedahkan rahsia. Dan kadang-kadang mula-mula tu muda-muda ni cantik kata. Tengok dekat dahan tu cantik, tapi bila tua ni buruk. Bukan buruk wajahnya, tapi buruk perangainya. Jadi jangan jadikan orang Melayu ni sebagai buah manggis dia kata. Kita nak buat apa mana weh, gitu keadaannya. So saudara Wan Razwan macam BN lah tabur. Nah itu saya mencerita bahagian bagaimana perjuangan orang Melayu yang diceritakan oleh Allahyarham Pak Saku pada saya. Ini guru saya. Begitu juga dengan Pak Bustamam. Mereka berjuang, tapi rahsia mudah sangat terdedah. Dan menurut Pak Saku, orang Melayu ni kadang-kadang nampak macam jering. Kedekut. Susah dia kata untuk buah manggis itu nak gugur. Itulah gambarannya yang saya lihat. Ya, cerita-cerita bagaimana pejuang-pejuang kita, pejuang tanah air. Dan mereka tidak dinilai atas perjuangan mereka. Kadang-kadang saya terkenang-kenang membaca tulisan Ishak Haji Muda. Macam mana kalau saudara membaca bukunya yang paling popular sekali, Anak Mat Lela Gila. Sebenar-benarnya dia kata saya tulis itu adalah tentang bagaimana kami pejuang-pejuang nak memerdekakan. Tapi kami disebut sebagai orang gila katanya. Saudara netizen Zan, terima kasih. Dia tak payahlah cerita bab politik sangat. Betul. Jadi zaman itu di samping dengan Allahyarham Pak Saku, saya juga jadi macam anak angkat kepada seorang lagi pejuang. Dia pejuang dalam bidang penulisan, bidang kewartawanan. Allahyarham Pak Osman Abadi. Pak Osman. Pak Osman ni saudara, dia sikap dia pelupa. Tulisan dia memang hebat. Dia punya kolom dia, kritikan bangsa dia tulis atas nama samaran sebagai Bajang. Memang dia mengkritik apa yang berlaku pada negara. Dan dia memang tak setuju dengan pimpinan negara waktu itu. Waktu Tun Sin On mentadbir negara. Sebab beliau merasakan bahawa Tun Sin On ini dikelilingi oleh orang-orang yang boleh menjual maruah bangsa dan negara. Itu Pak Osman menulis dalam Bajang. Jadi Pak Osman ni seorang yang pelupa. Benar saudara. Isteri Pak Osman nama dia Allahyarham Kak Mon. Kami panggil dia Kak Mon. Haji Maimun asalnya orang Terengganu. Lawa orangnya. Kak Mon ni dia orang yang paling sabar. Ada ketikanya satu hari tu Pak Osman nak buat kenduri tahlil kat rumah dia. Jadi isteri dia kata, okeylah Baman, pergilah ke pasar, belilah ikan, belilah lauk nak buat kenduri. Jadi Pak Osman ni pergilah ke pasar Coket. Dia pergi pasar, dia beli ikan, beli ayam, beli udang dan sebagainya. Dah beli-beli masuk tak dalam but kereta. Dalam perjalanan begitu, dekat Coket tu dulu ada restoran Yusuf Suria. Waktu tu dia bertemu pula dengan Yusuf Suria, jumpa kawan-kawan, jumpa dengan Allahyarham Pak Harun Hasan, penerbit majalah akhbar Mingguan Wanita. Jadi bila berbual, dia habis bercerita bersembang pergi ke pejabat. Lepas ke pejabat, lebih kurang pukul 6, pukul 7 balik ke rumah. Cerita ikan, daging dalam kereta tak timbul sebab dia pelupa. Jadi saudara, bila dah balik ke rumah, dia tengok ramai pula orang masih ada kat rumah. So dia tanya pada isteri dia, Mun, apa hal ni ramai penuh orang ni?
Tak ada apa. Sebab isteri dia dah faham, suami dia pelupa. Jadi tengok gamaknya pukul 2 petang, 3 petang, tak ada ikan, tak ada daging, tak ada apa. Dia sendiri pergi ke pasar dekat Subang, di Subang Jaya, saudara. Tempat rumah dia dekat Subang Jaya. Dia dah beli, dia dah masak apa semua. Bila Pak Usman balik, tengok apa hal ramai orang ni. Sebab dia pelupa. Tak ada, saja datang, nak buat semayang, tengok nak buat sikit. Okey lah. So kecil je. Dia pun naik ke atas, dia pun mandi. Waktu dia mandi, saudara, lepas tu tengah bersabun, baru dia teringat ikan sayur dalam bonet kereta. Dia pun dengan ambil tuala terjerit. Itu ikan sayur dalam bonet kereta. Kak Mam kata, yalah, awak ambil lah, keluar lah. Jadi itu antara cerita Allahyarham Pak Osman pelupanya. Kami kalangan wartawan suka dengan Allahyarham Pak Osman ni nak pinjam duit. Sebab wartawan dulu bukan gaji besar, saudara. Pinjam duit. Jadi kita ni cuma bayar gaji, bila dapat gaji bayar. Saya jumpa dia, Pak, nak pergi buat assignment ni, Pak. Duit tak ada. Berapa nak pakai? RM50. Dia seorang yang dermawan, saudara. Sebab mungkin tak tahu waktu itu dia melihat saya ada bakat-bakat tertentu dalam dunia kewartawanan. Jadi dia sayang ke saya. Pak Soko pun sayang kat saya. Petang-petang ajak minum. Ada masa terluang. Dia bagi RM50. Kami dulu di utusan gaji sebulan 2 kali. Beratus, saudara. Tengok tulisan. Sebab itu saya pernah menulis dalam utusan Malaysia. Saya kata wartawan. Menggambarkan cerita tentang kehidupan wartawan. Kami cuma senyum waktu bangun pagi. Kenapa? Sebab bila buka surat khabar bangun pagi itu, sebab kita mesti kena membaca, ya. Jadi kita buka surat khabar bangun pagi senyum. Sebab tengok ada byline. Cerita pembunuhan Nurwani oleh Kamal Amir. Senyumnya. Dan kami menitiskan air mata setiap hujung bulan. Gaji kecil, saudara. Gaji wartawan waktu itu di Usaha Melayu RM375. Waktu itu besar dah juga, saudara. RM375, dia bayar sebulan 2 kali. Dan seronoknya di usaha tu ada 2 orang. Taukih Cina ni, satu daripada Singapura, nama dia Chong Pat. Satu lagi Tan. Tan ni berniaga perabot. Jadi wartawan-wartawan di Usaha Melayu boleh ambil hutang. Beli perabot, bayar RM10 sebulan pun tak apa. Jadi kalau kita nampak Tan datang, makna hari tu ada gaji. Kalau tak datang, tak ada gaji. Dan yang paling hebatnya, Chong Pat. Chong Pat ni dari Singapura. Dia tailor ataupun tukang jahit. Dan kita sebagai wartawan waktu itu diperlukan. Mesti ada kod. Baju kod mesti ada, saudara. Kalau tak ada, tak boleh. Macam mana nak pergi buat coverage, macam mana nak pergi buat liputan di Parlimen. Ataupun kadang-kadang ada jemputan untuk menghadiri hari-hari tertentu di kedutaan. Ataupun di istana. Jadi kena ada kod. Macam hari penganugerahan dan sebagainya, mesti pakai kod. Jadi sebab itu, semua wartawan utusan mesti ada kod. Baju kod, ada tie dan sebagainya. Nak beli kod waktu tu dalam RM200, RM150. Mana nak cari duit saya? Gaji pun RM375. Jadi berhutang dengan Chong Pat. Bayarnya sebulan RM5 atau RM10. Jadi bila tengok datang Chong Pat, ada gaji. Tak ada Chong Pat, tak ada gaji. Saya Kamaruddin Samad, Restoran Yusof Suria, zaman tu ramai artis lepak. Ya, tahun 80-an. Benar. Memang benar. Itu cerita sebenarnya. Dan bila Chong Pat datang, ada gaji. Chong Pat datang, saudara. Bahasa dia macam bahasa Indonesia. Saudara, jangan lupa saya, ya. Kod yang saudara pakai itu cantik nampaknya. Kita fahamlah. Dapat gaji tak banyak mana pun. RM170, RM150. Bayar kat Chong Pat. Dan yang seronoknya, kita tengah buat story, buat cerita ni. Pak Osman pun datang. Come on, man. Suara dia kecil je. Come on, man. Ya, Pak. Kami panggil dia Pak Osman. Pak. Ya, Pak. Hutang aku mana? Ini yang lucunya saya dengan arwah Pak Osman tu. Banyak berhutang kadang-kadang. Culas membayar hutang. Dia tanya, hutang aku mana? Kita tahu dia pelupa. Apa ni, Pak? Tadi saya ambil naik daripada Chong Pat. Daripada Cik Bab. Cik Bab tu cashier. Ambil daripada Cik Bab. Bagi kat Pak RM50 tadi. Ya ke? Ya, Pak. Okeylah. Sebab dia seorang pelupa. Saya tak pernah jumpa seorang yang pelupa sebagaimana Allahyarham Pak Osman. Moga Allah tempatkan rohnya dan isterinya Kak Mon, yang kami rasakan macam mak dengan bapak lah juga, tempat bermanja.
Agar Allah tempatkan roh mereka di kalangan orang-orang yang dikasihi. Itu pengalaman saya, saudara. Tapi dengan Pak Sako, perjuangan. Dia selalu menitipkan. Saudara Zubir Syuhaimi, Perak belah mana? Perak teman belah Lumut Yuk. Tempat ni kawasan Subkilatip. Saudara Nurada Ramli, anak Puan Yusuf Suria tu kawan sekolah saya. Ya betul. Pak Yusuf Suria ni cukup rapat dengan Allahyarham K. Johari. Pegawai khas pada Menteri Pendidikan K. Johari. Saudara Pini Junaidi, teringat ada satu klon dalam utusan Senyum Kambing. Itu kolom Senyum Kambing. Senyum Kambing itu selalunya yang buatnya editor, yang menulis itulah Pak Osman Abadi ataupun Allahyarham Tan Sri Mazlan Nordin sebagai ketua pengarang. Dan surat khabar ni berita tak besar mana pun, tetapi cukup mencuit hati. Sebab itu macam mana saya ingatkan tadi, saudara, bila saudara bermain di media sosial ini, berhati-hati. Sebab kadang-kadang berita yang tak benar itu boleh menggugat keselamatan. Saudara Junaidi, ruang dalam utusan ada ruang jenaka Senyum Kambing. Senyum Kambing itu penuh dengan sinis. Sampai sekarang pun ada. Senyum Kambing, lepas itu Bajang, itu utusan Melayu. Awang Selamat, itu selalunya yang menulisnya adalah Allahyarham Tan Sri Zainuddin Maidin sebagai pengarang, dan juga Tan Sri Mazlan Nordin sebagai ketua pengarang, Pak Osman dan Jiro. Tapi saya menceritakan sesuatu yang leluconnya. Saudara Zubir, samalah orang Perak, orang Teluk Intan dia, Ayub. Jadi dalam kehidupan kita ni, saya bersyukur pada Allah SWT, saya dapat mengalami warna-warni kehidupan. Dapat bos, seorang pelupa, pinjam duit, bila janji bayar gaji cukup bulan. Bila tanya dia, mana kita tengah-tengah sibuk nak buat cerita, buat berita. Apa ni Pak, dah bayar tadi. Dia boleh lupa. Dan seorang lagi sahabat saya, nama dia Datuk Adam Kadir. Dia Adam ni dulu berkawal ke rakyat di Muar, saudara. Itu lagi lucu. Kita kat usaha Melayu gaji kecil. Wartawan kita taklah gaji besar macam sekarang, saudara. Dulu gaji kecil, dalam 300, 400. Jadi bila datang cukup bulan je, mula tak duit. Jadi saudara Adam ni, hebatnya dia tu, kalau dia tak ada duit aja, dia ambil voucher. Voucher ni untuk claim lah. Untuk tuntutan. Sebab kita ada allowance. Kalau kita buat liputan di luar daerah, allowance untuk kenderaan, tambang, hotel dan sebagainya. Dia pun type, dia hantar pada Puan Syarifah. Saya ingat lagi. Syarifah ni dia akan menyediakan semua segala tuntutan-tuntutan wartawan. Jadi dia pun letak kepada Pak Osman. Jadi Pak Osman pun tengok benda itu, sign, tak ada masalah. Tengok, sign. Wartawan. Tapi yang gelaknya saya, dia buat claim tu, saudara Datuk Adam ni dalam pukul 11 pagi. Pukul 3 petang, heboh satu utusan. Utusan Melayu lah, saudara, dekat Jalan Casolin. Dia pun menjerit, Adam! Balang kata, kenapa Pak? Kamu claim tadi. Claim Pak? Dah ambil dah. Dah. Berapa kau ambil? 250, Pak dah approve. Mana ada? Rupanya dia buat tuntutan perjalanan dari Kuala Lumpur ke Sabah dengan kereta api. Tuntutan kos perjalanan dari Kuala Lumpur ke Sabah naik kereta api. Baru dia teringat tak ada kereta api daripada Sabah ke Kuala Lumpur. Kita satu urusan gelak. Itulah seronoknya kami dulu dalam dunia kewartawanan, warna-warni kehidupan saya. Jadi saya bersyukur pada Allah dapat peluang bekerja bersama-sama dengan teman-teman yang ada leluconnya. Kadang-kadang satu ketika tu Allahyarham Pak Osman ni dia tak pakai coli yang macam kita pakai sekarang ni. Dia selalunya pakai colinya Boxster tu. Saudara, Boxster tu yang besar. Dia bukan macam kita ni pakai ini apa jenama macam-macam lah. Yang kecil dia tak besar. Satu hari tu dia turun ke bilik air. Punya pelupanya saudara, seluar dalam dia pun dia terlupa. Jadi dia masuk bilik air, lepas dia buang air besar apa semua, dia pakai balik seluar dia naik ke atas, terus masuk bilik dia bekerja. Jadi saya ada seorang kawan saya nama dia Mak Noh. Mak Noh ni kerja bagian teleprinter. Teleprinter ni kita menerima berita-berita dari luar negeri, daripada luar daerah, saudara. Jadi bila dah hantar berita tu, Mak Noh ni lah akan menapiskan. Dia ada Rosli, ada 2-3 orang lah yang menjaga teleprinter.
Ambil berita tu, hantar dekat editor. Hantar ke meja luar negeri, foreign desk, untuk ditranslate kalau datang daripada Reuters, AFP dan sebagainya. Jadi bila kita turun kat bawah tu kat bilik air, tengok-tengok siapa punya seluar dalam ni, warna biru. Saya ni nakal sikit saya. Saya kata, Mano, ambil batang penyapu tu. Buat apa? Tahulah aku buat. Kita pun ambil batang penyapu, ambil lah seluar dalam boxer. Kita tahu itu memang Pak Osman punya lah, kita tahu. Kita pun ikat dekat batang kayu tu, round satu pejabat. Merdeka, inilah barisan kita. Jadi Pak Osman tengok apa gila budak ni menyanyi tu bawa bendera macam bendera biru. Sekejap lagi dia keluar, "Hei, itu seluar aku." Inilah saudara pengalaman saya waktu saya berkhidmat di Urusan Melayu. Dan yang paling penting, saya bersama dengan Allahyarham Pak Saku. Dan berkesempatan bersama dengan Ahmad Bustamam yang menceritakan bagaimana perjuangannya. Saudara-saudara, terima kasih menyantuni dan mencurahkan warna-warni pengalaman memori silam. Terima kasih saudara. Bukan coli, bukan seluar dalam lah. Coli itu untuk perempuan, betul juga saudara. Saudara Fakri, waalaikumsalam. Saudara Mak Azam. Itu Juta Putih. Sebab itu wartawan dulu-dulu dia kreatif. Macam sahabat saya Zahra Effendi, memang kita kreatif sebab kehidupan kita begitu. Duit tak banyak mana. Macam saya katakan, wartawan dulu senyum di pagi hari dan menangis bila sampai hujung bulan. Bayangkanlah saudara, cakap hujung bulan gaji sebulan 2 kali. Kalau 375. Bayar 15 hari bulan tu dapatlah RM120. Lagi RM150 untuk hujung bulan. Nak bayar sewa rumah, nak beli makanan, macam mana nak bayar duit kedai mamak lagi. Itu gambaran saudara. Saudara Ibrahim Samsudin nyanyuk dah ni. Bukan nyanyuk saudara, mengenang kisah silam saudara. Saudara Shazlan Anugrah, masa tu naik kereta apa? Waktu itu, itu lucu lagi saudara. Kelucuannya berani. Wartawan selalu berani saudara. Selalunya kita naik bas. Naik bas Tongpong. Dekat Jalan Silang, daripada Tongpong jalan ke Jalan Cansolin, 15 sen tambangnya. Tapi berani nak beli kereta juga. Saya beli kereta masa itu Toyota KE 1770 apa KE saya ingat. Toyota tu saudara. Lesen tak ada. Tapi beli kereta ambil guna duit koperasi. Mercantile. Jadi tukang recommend ataupun menjaminnya ada Tan Sri FD Mansur. Sekarang ni orang kaya besar lah. Dia sebagai pegawai, personal manager atau pengurus perjawatan. Dia adalah antara lembaga pengarah koperasi Mercantile. Pinjam duit Mercantile, beli kereta. Dulu kereta tak mahal cara, harga 7,500 je pun. Tapi nak bayar sebulan 200 selalulah tukang tarik. Tapi bukan macam sekarang ni, tukang tarik kereta yang datang macam ala gangster. Kita tak ada begitu saudara. Itulah pengalaman-pengalaman silam saya sebagai wartawan yang saya nak berkongsi dengan anda. Pengajaran bagi saya untuk petang ini, ingat saudara. Mak kata Pak Saku, janganlah orang Melayu ni jadi seperti manggis. Keras di luar, tapi di dalam cair. Walaupun hitam, itu kemuliaan orang Melayu. Hatinya baik, putih, bersih. Cuma masalahnya orang Melayu ada rahsia selalu nak dicerita dengan orang. Iaitu, kalau kulit manggis itu kat atas tu ada macam bunga 5 ataupun 6. Melambangkan bahawa itulah rahsia orang Melayu. Ini pengajaran yang saya dapat dari Pak Saku dan diperakui oleh Allahyarham Ahmad Bustamam, pejuang bangsa kita. Yang juga mengatakan bahawa orang Melayu ni dulu-dulu lah, masa perjuangan dulu, mudah sangat ditahan saja oleh pihak berkuasa Inggeris, terborai segala cerita. Masa zaman Jepun, berani tapi ada hadnya. Jangan jadi sebegitu ya. Saudara Puk Awi, UMNO umpama singa tua, taring patah dan kuku buruk. Saudara, jangan kata begitu, saudara, tak baik. Tak baik saudara. Saya adalah warga yang dilahirkan zaman UMNO. Saya dapat melihat bagaimana perjuangan bangsa kita ditangani oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Bagaimana memakmurkan negara. Saudara mungkin tidak lalui zaman-zaman yang saya lalui. Saya dapat melihat tentang kehidupan. Dulu kita kapal terbang pun kongsi dengan negara Singapura.
SIA, Singapore International Airline apa ke. Kemudian kita dapat sendiri syarikat MAS. Begitu juga dulu di kampung saya tak ada api, tak ada api itu elektrik, tak ada bekal elektrik, tak ada bekalan air. Jalan raya pun jalan estate saudara. Susah. Bagaimana dimajukan bangsa kita. Saudara Muzawahir, saudara Ibrahim berbicara, biarlah. Kalau tak berminat, saya sebabnya kalau saya, ini ruangan ini adalah ruangan memori. Kalau saudara nak berbicara, nak argue tentang politik, insya-Allah malam nanti, sebab saya pun dah dapat dah senarai mereka yang akan bertanding di parlimen di negeri Melaka, dah dapat tadi. Kabarnya ada pula negeri-negeri lain. Mungkin malam ini saya akan memberi pencerahan sedikit tentang apa yang berlaku. Saudara Muhammad Azli, masa dulu nak beli kereta, tak boleh, gaji basic 400 sebulan. Tak ada saudara Muhammad Azli. Dulu nak beli kereta, kita ambil duit ni, koperasi. Mercantile. Tak ada masalah. Gaji tak ada. Itu personal manager yang tulis. Kereta yang saya ingat bukan Toyota, saya pakai kereta Datsun. Datsun Triple S. Jangan main saudara. Lesen tak ada. Saudara Ibrahim Samsudin, apa masalah? What is your problem, saudara Ibrahim? What's your problem? Itu saya nak tanya saudara. Saudara nak berbalah ke, saudara mengundang untuk saya tak mahu untuk menyingkirkan anda daripada ruangan ini. Sebab saya selalu mengatakan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau anda tak setuju, tak apalah. Kalau nak marah pada saya, kerana saya orang UMNO, marahlah. Tapi janganlah saudara kutuk. Saya pun tak mengutuk anda. Dan saya pun tak kenal siapa anda. Bila saudara kata saya nyanyuk dan sebagainya. So, itu keadaannya. Saya mengharapkan teman-teman, ruangan yang saya wujudkan begini, kalau anda mempunyai pengalaman, mari kita berkongsi pengalaman. Bagaimana kehidupan kita yang kita lalui. Daripada zaman kecil, sampailah zaman anak muda. Saya mengenang waktu zaman muda saya. Bagaimana sebagai wartawan, kita menulis, kadang-kadang kita lupa tanggungjawab. Akhirnya, segala yang kita tulis itu boleh mendatangkan musibah. Sebab itu saya berpesan pada teman-teman yang berada ataupun yang berminat dalam menulis dalam media sosial hari ini. Ramai sangat-sangat. Sebab itu saya katakan berhati-hati. Jangan anda fikir anda boleh selamat. Sebab tulisan kita ini dipantau. Tambahan lagi, ia kekal. Jadi bila dipantau oleh pihak komunikasi, maka pasti satu ketika nanti akan anda menghadapi masalah. Kenapa nak cari masalah? Saudara Abdul Hisham, tak apa. Jangan marah begitu. Saudara, mungkin kadang-kadang ada orang ni, saya selalu merasakan, kadang-kadang mereka mempunyai masalah. Dia tak tahu macam mana nak dedahkan masalah, nak melampiaskan masalah yang mereka alami. Di Amerika dulu ataupun di England dulu ada tempat. Ini tempat untuk melepaskan amarah. Jangan saudara, biarkan. Macam ini apa ini di negara barat, dia ada tempat. Tak silap saya di Jerman pada. Tempat itu adalah tempat untuk melepas perasaan. Di mana siapa yang datang ke kedai itu, dia akan membeli gelas ke, cawan ke, mangkuk ke, untuk dihempas ke dinding. Sebab bila dah balik ke dinding, bila berkecai benda begitu, baru dia terpuas hati. Itu juga adalah satu terapi untuk merawat hati yang gundah gulanda. Saudara Poklan, saya dulu pun seorang pejuang dalam UMNO. Tapi sekarang dalam UMNO ramai sangat penyilat-penyilat. Itu tidak dapat dinafikan. Sebab itu saya katakan saudara, jangan marahkan rumah. Dalam rumah kita macam-macam ada. Sebab itu saya boleh katakan tiap-tiap hari saya bercakap tentang kita harus mengikis parasit-parasit dalam rumah UMNO. Itu perjuangan juga. Sebab saya memegang semangat juang yang dititipkan dalam benak fikiran saya oleh Allahyarham Ahmad Bustamam, oleh Allahyarham Pak Sako, Allahyarham Osman Abadi, Allahyarham Subki Latif. Dan kita tak ambil kisah siapa yang suka semua ni. Saudara Zainal Muhammad Noor, zaman pun berubah. Benar saudara, zaman sudah jauh berubah. Dulu kita kaya dengan bahasa-bahasa yang indah, tapi sekarang ni bahasa-bahasa yang mereka agak celupar. Apa nak jadi pada bangsa kita? Dulu bangsa kita terkenal dengan orang yang cukup harmonis. Saudara Suraya sebenarnya tak apa. Jangan jadikan itu sebagai polemik saudara. Saya tidak mengizinkan untuk kita bergaduh sama kita, sebab saya mengharapkan ruangan saya ini dijadikan sebagai ruangan untuk merawat cinta kasih sama umat.
Ingat saudara, jangan kita putuskan ikatan silaturahim antara umat. Tak apalah orang nak marah pada kita. Mungkin kadang-kadang orang ada bermasalah. Mungkin kalau saya ada buat kesilapan. Mungkin saya ada menyerang pemimpin tertentu. Dia marah pada saya. Kita dalam hidup ni tak sunyi dalam melakukan kesilapan. Jangan kita marah. Cuma yang saya minta, kalau boleh, janganlah digunakan ruang ini untuk kita berdebat benda-benda yang tidak, bagi saya lah, tidak mendatangkan faedah. Apa yang saya cuba setiap hari bila saya saudara Raymond Kutun Logop, di mana letaknya agama menteri sekarang? Wallahu a'lam bisawab. Soal agama ini kena tanya pada ustaz-ustaz, pakar-pakar. Kadang-kadang jangan ingat saudara, kadang-kadang kita ingat orang itu jahil, tapi mereka lebih baik daripada kita. Saudara, MZK Kamal, terima kasih. UMNO buat pemilihan untuk tukar pimpinan bermasalah. Ramai yang baik diketepikan. Balik-balik yang calon. Saya saudara MZK Kamal, saya nak bagi tahu pada anda, dan UMNO mengamalkan sistem demokrasi. Dan cuma masalah ni yang merosakkan UMNO ini apabila hadirnya Dr. Mahathir memimpin. Sejak beliau memimpin, dalam penghayatan saya, itulah berlakunya banyaknya politik wang, orang-orang korporat yang masuk dalam UMNO ini sebab mereka melihat bahawa menyertai UMNO adalah sebahagian daripada gedung untuk menimba kekayaan. Mereka melihat politik itu sebagai tempat ataupun ladang menimba kekayaan. Ini yang rosaknya. Tapi saya melihat bahawa politik ataupun wadah UMNO itu wadah perjuangan. Dan kalau saudara lihat, saya punya, ataupun saya tonton, boleh buka balik saya punya live saya ni. Dah 2 tahun, 3 tahun. Perjuangan saya lain tak ada. Menyatakan yang benar dan melakukan kritikan. Saya tak ambil peduli. Macam mana kata Pak Sako, Kak Mahmeh, kamu kena berani. Kena berani untuk menegakkan sesuatu. Sebab bagaimana kata Allahyarham Datuk Arun pada saya, setiap kali kamu cuba menegakkan kebenaran, maka setiap kali itulah kamu dianggap salah. Tapi yakinlah, kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya, saudara. Okey, saudara, melewati lebih setengah jam. Kita jumpa nanti malam 9.30 malam. Cuma saya ingin berpesan pada anda, elakkan kita menjadi bangsa seperti buah manggis. Keras di luar, lembut di dalam. Baik, tetapi janganlah cair. Dan paling-paling penting, rahsia bangsa jangan dicurahkan pada orang lain. Kita jumpa lagi malam nanti, jam 9.30 malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat menjamu selera. Sekian, terima kasih.